pihak MUIS memastikan semua jemaah haji menandatangani dan memahami akan Hajj Purchase Contract. Dipanggil HPPC, ya, Hajj Purchase Contract, ya. Hajj Purchase Contract, Terms and Condition. Apa yang ada pada Hajj Purchase Contract? Jadi jemaah kena faham, kena baca, dan kita pihak GSA diwajibkan memahamkan jemaah apa yang mereka nak sign, mereka nak tanda tangan. Yang pertama, memenuhi syarat kelayakan, iaitu jemaah harus mesti memenuhi syarat kelayakan pendaftaran haji yang ditentukan oleh MUIS, iaitu kota, dan telah diluluskan dan diperuntukkan tempat untuk itu. Kota dia mesti ada, first dapat kota. Dan kedua, mendapat kelulusan visa haji daripada pihak Saudi, itu sudah tentunya. Dan ketiganya ialah mempunyai pasport yang sah, yang minimum 6 bulan. Jadi kalau kita berangkat bulan 7 ni, maknanya sampai tahun 2023 lah. Paling kurang umur pasport kita sampai Januari 2023. Dan mesti ada 4 muka surat yang kosong untuk dia stamp dia punya visa dia. Dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan visa, ya. Dokumen pasport sebagainya, surat suntikan semua disiapkan jemaah dalam tempoh permohonan yang diperlukan. Dan telah membaca, memahami dan menyetujui semua terma dan syarat yang ditawarkan oleh syarikat. Nama syarikat tu Tian for Travel lah sini, ya. Dan kemudian pembelian package, kandungan package. Apakah yang dikandungkan dalam package kita? Program haji, penginapan, makan minum, seperti termasuk pengangkutan di Arab Saudi, harga termasuk cukai-cukai seperti bayaran yang kenakan oleh pihak Saudi. Bantuan perubatan kecemasan, EMA yang saya sebut tadi. Peruntukan manfaat mengikut apa yang telah ditetapkan termasuk perlindungan insolvensi, kemuflisan, DSA. Dan tiket pesawat. Tiket pesawat pun juga kita telah sebutkan tadi, berapanya, iaitu secara ekonomi, melainkan kalau mereka yang nak, kita kata, ya, itu package yang bisnes, ya. Dan package haji yang ditawarkan tidak termasuk dam. Dam, kalau tuan-tuan ada nak bayar dam, nak buat haji tamatuk, dam tu tak masuk dalam harga package. Tapi bila nak bayar dam nanti bila di sana, tuan-tuan, ya, bila di tanah suci. Segala perbelanjaan dan barangan kegunaan peribadi. Cuma bayaran dam ni dia mungkinnya berapa harga bayaran dam? Bayaran dam tu anggaran saya yang sudah kita lalui pada masa-masa lepas, $250 Singapura. Tuan. 250 Singapura. Bersesuaian dengan lebih kurang 600 atau 700 rial Saudi. Itu harganya satu ekor kambing dam untuk mereka yang nak buat. Kenapa kita tak ambil dari Singapura? Kita ambil di sana kerana ada perkara berlaku, kadang-kadang jemaah nak bayar nak buat haji tamatuk, tapi bila dah sampai tanah suci, dia berubah niat nak ifrat pula, nak buat ifrat. Ifrat tak kena bayar dam. Habis dia minta balik. Jadi banyak hassle kita. Jadi kita kata tak payah bayar Singapura, awak simpan duit awak sampai di Mekah. Kalau awak buat tamatuk awak bayar, kalau awak ifrat tak payah bayar. Itulah ya untuk dam kita katakan, ya. Dan begitu pula segala perbelanjaan dan barangan kegunaan peribadi. Ya, perbelanjaan perubatan perkhidmatan lain di luar tanggungan perlindungan, ya, EMA, yang kalau adalah perubatan yang luar pada kandungan EMA. Dan perkhidmatan atau produk yang tidak tertera dalam package ini. Dia nak ekstra, nak berjalan sana, jalan sini, ataupun nak pergi ke Taif, nak pergi melancong, nak pergi Jeddah, nak tengok-tengok, itu semua tak masuk dalam package. Jadi kena bayar sendirilah kalau dia nak. Dan sagu hati dan tips, ya, untuk nak driver bus ke, orang-orang yang dia tengok banyak kerja, ya, dan sebagainya, boleh, tak ada apa-apa. Bayaran lebihan bagasi, iaitu kalau dia punya bag dia tu lebih berat daripada yang ditahatkan. Kalau Saudi Airlines 46 kilogram. Itu kelebihan Saudi Airlines. Kalau Scoot 30 kilogram, ya, Scoot 30 kilogram. Kalau Saudi Airlines 46 kilogram. Dan bayaran vaksinasi dan inklusi yang tadi kita sebutkan, yang tuan-tuan kena ambil vaccination dan sebagainya, itu semua tak masuk dalam package. Bayaran tambahan ditanggung kerana COVID-19, seperti kos pengasihan di hotel atau apartmen dan pengangkutan di Arab Saudi. Ini kalau sekiranya na'udzubillah berlaku seseorang itu kena COVID. Jadi apabila kena COVID, dia tak terus masuk ke hospital, tidak. Dia akan diasingkan dalam satu bilik, ya, bilik di hotel, dan kemudian bilik hotel tu dibayar untuk 4 orang sebilik. Tapi dia nak kena duduk 1 orang sebilik, itu dia kena keluar duit sendirilah. Ini kalau berlaku demikian, mudah-mudahan tak adalah, ya. Begitu juga kalau misalnya kata dia nak terbang balik ke Singapura, ya, dia ada COVID, dia tak boleh terbang balik, dia kena duduk extra naik dekat Mekah ataupun di Madinah. Itu dia kena kos sendirilah. Sebab package kita sudah terhad, jumlah hari pergi, jumlah hari balik. Jadi itu yang kita bayar pada syarikat, itulah syarikat bayar pada hotel. Jadi yang selebih pada itu kalau dia terkenalah, na'udzubillah. Tapi alhamdulillah lah sekarang Singapura tidak mewajibkan PCR untuk balik Singapura. Ya, jadi kalau sekiranya kita nak balik, kita tak ada payah test, cuma jagalah kesihatan, itu saja, ya. Dan demikian pula yuran pendaftaran haji MUIS. Itu tuan-tuan daftar dengan MUIS, kita tak masuk campur lah, itu tuan-tuan bayar sendiri, ya. Dan demikian pula lah, ya, insurans perjalanan. Jemaah sangat digalakkan untuk membeli insurans perjalanan untuk meliputi risiko pembatalan perjalanan kerana diuji positif PCR, ya, yang diambil dalam masa 72 jam. Ini yang telah kita sebutkan tadi, iaitu kalau sekiranya jemaah yang bimbang tentang masalah PCR dia tak lulus, macam mana dia punya wang dia.
Jadi kalau boleh kita ambil insurans. Alhamdulillah semua kami telah dapat sepakat untuk mengambil STNT dan dia akan reimburse 7,500. Kenapa 7,500 saja? Tak boleh lebih? Jawapannya kami telah explore beberapa syarikat agensi insurans. Sebenarnya bukan kami terus ambil kita kata terus telan saja STNT, tidak. Tapi kita telah explore beberapa syarikat. Kadang-kadang tuan-tuan sendiri perhatikan dia tulis trip cancellation 15,000. Tapi apabila kita tanya balik 15,000 ni apa macamnya cancellation? Dia kata cancellation kalau kerana dia meninggal dunia atau dia sakit, dia tak boleh belayar, ataupun salah seorang daripada isteri atau suami itu meninggal, jadi dia temankan isteri atau suami, dia tak boleh belayar. Habis apabila kita tanya bagaimana kalau orang tu COVID positif, dia tak boleh belayar. Dia kata untuk coverage COVID positif hanya to the maximum 7,500. Itu pun ikut premium yang tinggi. Premium tu mana dia kena bayar, dia punya bayaran yang tinggi. Bayaran tinggi misalnya kita $300 ya, $300, $310 ya. Jadi itu premium dia untuk dapatkan 7,500. Kalau untuk kita katakan pampasannya. Jadi alhamdulillah kita fight dengan STNT. Kalau kau nak beri khidmat dengan kami, inilah kami permintaan, bagi to the maximum 7,500. Habis Ustaz, macam mana Ustaz? Kita bayar mungkin 16,000. Tapi kita dapat balik 7,500. Ini yang ada insurans yang telah pun memberikan kita punya, kita katakan apa yang kita minta the maximum. Tapi anda bebas, anda pun boleh mencari. Sebagaimana tadi kita ada berbual di dalam kita punya WhatsApp group kita, anda pun boleh mencari juga. Kalau ada insurans yang boleh cover 100% atau 80%, alhamdulillah, boleh datanglah kepada kami, bawa satu proposal. Tapi ini proposal adalah tambahan top up, bukan daripada package yang sudah ada. Package hadis ini sudah ada insurans tersendiri. Tapi itu kita kata tambah top up. Itu bebas jemaah membuatkan pilihan sendiri. Kalau dia nak buat tambahan dan kemudian dia nak pakai insurans tambahan. Tapi awas ya, kena faham normal practice daripada ejen-ejen insurans. Kalau kita sudah ada satu insurans untuk cover kita punya pampasan, yang second insurans tak cover. Kenapa? Sebab dia tak dua insurans cover satu insiden tak. Kerana setiap insurans dia perlukan pada original note daripada pihak penerbangan, pihak hotel, pihak hospital untuk menandakan orang ni tak berangkat kerana keadaan COVID atau sebagainya. Jadi kalau itu original copy kita bagi pada insurans A, insurans B nak bagi apa? Copy dia. Dia tak nak copy, dia nak original. Itu masalah. Tapi tak menjadi masalah. Saya suka kalau anda sendiri mendapatkan ada insurans parti yang nak cover walaupun dia ada second party juga. Dia dah dapat kita insurans pertama, ini second insurans pula dia nak cover. Jadi itu alhamdulillah itu lebih baik. Kalau dia memang boleh cover. Jadi sebelum anda membeli insurans yang kedua sebagaimana yang saya sebutkan tadi, anda perlu pastikan dia boleh menerima kita dah ada first insurance dan dia belum boleh cover second insurance. Dan kita akan berbincang lagi dalam kita WhatsApp group kita, siapa-siapa yang dapat untuk kita war-warkan kepada kawan-kawan kita. Ya. Baik, pembayaran penuh. Jadi pembayaran penuh daripada harga package ya, tidak termasuk masyair dan tak masuk harga pesawat. Tapi sekarang harga pesawat kita sudah tahu, cuma yang belum tahu hanya harga masyair saja. Jadi anda diperlukan membayar 100% untuk harga masyair, untuk harga package dan juga harga kita kata pesawat. Dan keberangkatan tertakluk pada pembayaran penuh. Jika gagal, bayaran pembatalan yang berkenaan akan dikenakan. Maknanya kalau kita dah halfway, kita tak jadi berangkat, ya, maka ada dia punya cancellation fees, ya. Itu cancellation fees tu mengikut terma daripada syarikat yang terkandung akan disebutkan di sini, ya. Perhatian, note, pembayaran boleh berubah untuk memenuhi peraturan pembayaran di Saudi e-Hajj Portal yang mungkin dikenakan. Ini kalaulah Saudi Arabia ada perubahan dalam segi bayarannya, jadi kita tak tahu apa, kalau ada, tapi insyaAllah mudah-mudahan tidaklah, ya. Harga tiket pesawat dan cukai semasa, iaitu jadi pembayaran tiket pesawat, cukai semasa semua mengikut tahap pembayaran yang ditetapkan oleh syarikat penerbangan yang termasuk syarat pembayaran penuh harga tiket pesawat. Ini semua kita dah masukkan harga pesawat dengan harga package yang telah saya sebut tadi. Harga pembayaran masyair adalah mengikut jadual pembayaran yang ditetapkan pembakal, iaitu pihak Saudi Arabia, yang kita belum lagi dapat dia punya kos dia, ya. Dan bayaran pembatalan, oleh kerana keadaan luar biasa pandemik ini menyebabkan kesuntukan masa, 70% dari harga kandungan package akan dipotong oleh GSA untuk pembatalan atas apa-apa sebab, termasuk diuji positif COVID-19. Dan baki bayaran akan dipulangkan. 70%, macam mana banyaknya? Jadi ini kalau anda kata, anda tak pergi, dah bayaran semua dah bayar dah, 100%, tak pergi. Maka jawapan, kenapa tak pergi? Oh, kerana saya jatuh sakit. Oh, kerana saya ada kematian. Oh, kerana apa pun sebab. Jadi bila you buat cancellation, bukanlah syarikat nak cancel dan bukan Saudi Arabia nak cancel, tapi anda yang buat cancellation kerana sebab anda. Jadi yang dah bayar tu, kita kata minta maaf lah, 70% sudah, mana dah tak dapat lagi apa-apa klaim. Tetapi pihak syarikat STNT akan berikan pampasan $5,000.
$5,000 lebih kurang dalam 30% daripada wang anda. Itu lebih kurang lah, more or less. Jadi kalau sekiranya kita katakan package anda tu 15,000, ya, jadi atau 16,000, jadi kalau 70% tu hilang tapi dapat pampasan 5,000, maknanya anda cuma dapat lebih kurang 30,000. Ini andai kata kalau sekiranya dibatalkan, padahal sudah bayaran tu baik dilakukan. Tapi untuk COVID-19, kalau sekiranya batal kerana COVID-19, kerana PCR tak pas, itu telah saya sebutkan, dia punya pampasan ialah 7,500. Alhamdulillah, 7,500. Baik. Dan walaupun telah ada fasal 8182 yang kita sebut tadi, dan fasal 82 ini jika terdapat sebarang baki wang pembayaran, maka kami akan pulangkan kepada jemaah. Ini memang kita tak nafikan. Kita kata tadi dipotong 70%. Tetapi kalau sekiranya kita dapat balik refund daripada hotel ataupun daripada urusan-urusan di Tanah Suci yang tak dipakai kerana orang ni tak jadi berangkat, kita akan pulangkan kepada jemaah. Itu kita kata tertakluk kepada keadaan yang pada masa tersebut. Bukanlah kita nak simpan duit jemaah, tidak, na'udzubillah min zalik. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini dan yang 83, pemulangan pakej pesawat mengikut terma syarikat penerbangan. Jadi pihak penerbangan, bagaimana saya katakan tadi, Saudi Airlines dengan Scoot, mereka akan pulangkan. Kalau jemaah itu tak berangkat, mereka akan pulangkan. Dan tapi mereka ada fees mereka yang mereka buatkan pembatalan fees. Itu kita pun tak tahu macam mana dia punya terms and condition dia. Dan kemudian yang ke-84, segala pengecualian atau pemotongan bayaran pembatalan berdasarkan ihsan seperti kematian, sakit, tenat adalah mengikuti budi GSA dan tertakluk pada syarat yang dikenakan oleh pihak pembekal. Jadi di sini tertakluk kepada ihsan kita. Kami syarikat pun kita tak mau nak ambil wang jemaah, dan demikian juga pihak kita katakan hotel sana, andai kata kalau boleh dapat pulangan sedikit-sedikit pun kita akan pulangkan kepada jemaah. Itu tertakluk kepada keadaannya. Kita pun tak boleh nak kata 100% kita jamin tidak ya. Dan penukaran tempahan oleh GSA, change of booking by GSA. Oleh kerana keadaan luar biasa pandemik lagi tahun ini, segala persiapan perjalanan ibadah haji anda yang telah dilakarkan mungkin berubah mengikut keadaan. GSA berhak membuat pindaan namun tertakluk kepada kelulusan MUIS. Ini sememangnya ya, kadang-kadang berlaku terpaksa kita tukar flight date dia ataupun awal sangat atau akhir sangat, ataupun tukar penerbangan, ataupun kita katakan tukar hotel. Itu semua perlu dapat kelulusan pada pihak MUIS. Kalau change of date atau 1 hari 2 hari itu ambil awal 1 hari lambat 1, itu small matter. Tapi kalau tukar hotel daripada hotel 5 star pergi 3 star, itu big matter. Mesti kena mendapat kelulusan MUIS. Tapi alhamdulillah perkara ini tak pernah berlaku lagi, kerana kita pun bila buat penempahan hotel kita bayar deposit. Jadi dengan itu hotel itu terjamin untuk jemaah kita, alhamdulillah. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan 92, jika ada perubahan perjalanan program haji anda bersebab dari tindakan pihak yang luar bidang kuasa, maka itu kita GSA tak dapat ditanggungjawabkan. Andai kata na'udzubillah min zalik, berlaku rusuhan di Mekah, jadi jemaah semua disuruh balik ke tanah cepat. Ya, mungkin na'udzubillah ya, ataupun pandemik yang sudah menular, na'udzubillah, yang dahsyat. Dan jemaah disuruh balik. Habis kita dah bayar di hotel Ustaz, hotel Mekah, hotel Madinah. No, your life is more important than all the hotels. Hantar balik. Habis Ustaz kita dah bayar. Jadi ini keadaan luar biasa. Atau berlaku peperangan, na'udzubillah min zalik. Jadi semua ni kalau berlaku di luar pada kuasa bidang GSA atau travel agent, maka jemaah tak boleh menuntut pada travel agent. Yalah, bukan kita yang nak kalau keadaan itu berlaku, tapi kita minta Allah lindunglah daripada perkara-perkara yang membimbangkan, insya-Allah. Dan yang ke-10, tanggungjawab dan batasan GSA. Tanggungjawab GSA kepada jemaah termaktub ya, yang sudah kita sebutkan dalam kita katakan kita punya perjanjian dengan pihak MUIS ya. Dan juga syarikat dan juga orang perseorangan di mana pihak GSA tidak mempunyai kuasa di atasnya turut terlibat di dalam perancangan dan persiapan perjalanan ibadah haji, telah berusaha dengan penuh teliti memastikan agar pembekal perkhidmatan net telah diterima dan ditentukan oleh pihak MUIS ya. Syarikat dan juga orang perseorangan di mana pihak GSA tidak mempunyai kuasa. Jadi kalau kita dah tempahkan hotel, kemudian tiba-tiba hotel itu nak dipakai oleh pihak Raja Saudi, ada berlaku juga, tapi ini jarang berlaku. Kerajaan kerabat raja nak datang di hotel tu, jadi kita semua hotel semua ditukarkan. Apa kita nak buat? Itu keadaan tak mustahil, tapi jarang sekali berlaku. Tapi memang pernah berlaku. Dan begitu juga kalau kita katakan berlaku sesuatu musibah dan petaka yang terpaksa kita ubahkan ya. Dan yang ke-14, GSA tidak akan bertanggungjawab atas segala perbelanjaan, papasan atau pemulangan dari mana-mana bahagian pakej ini ya. Jika jemaah tidak dibenarkan menaiki pesawat ataupun hotel sebagainya. Ini berlaku kalau sekiranya misal kata jemaah itu tak dibenarkan naik kapal terbang. Kenapa?
sebab dia ada bawa senjata ataupun yang menyerupai senjata atau sebagainya. Kita tak tahu, tapi pokoknya dia tak diluluskan untuk masuk naik kapal terbang. Tapi macam mana ni, siapa nak tanggung dia kerugian? Itu di luar daripada kuasa kami. Ya, itu sebab di sini, sebab itulah di sini kita bacakan ni supaya jemaah faham apa yang kita punya terms and condition ataupun syarat-syarat kita. Nah, 10.5 dibenarkan dalam tahap yang dibenarkan Undang-Undang Singapura JSA tidak akan bertanggungjawab dalam perjanjian ini atas segala kecederaan, kerosakan, dia jatuh ke, dia hilang ke, ataupun dia sakit ke, ya. Ya. Yang di mana luar kuasa daripada GSA, maka GSA tak akan bertanggungjawab lah. Yalah, kalau dia sakit kita hantar hospital, kalau dia jatuh kepada patah kaki semua, kita tak boleh nak salahkan pada ejen lah. Maknanya itu apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, ya. Dan 10.6, GSA berhak membatalkan segala tempahan jika syarikat penerbangan, hotel pembekal atau kontraktor menolak jemaah berkenan dan dari diterbangkan atau menyetir rombongan. Ini kalau berlaku seperti yang saya sebut tadi lah. Dan 10.7, jika hal yang tersebut di atas berlaku, tanggungjawab GSA terhad kepada syarat pemulangan dari pihak-pihak hotel. Ini kalau sekiranya kita kata dia tak jadi berangkat apa-apa sebab dan kemudian terhad lah, maknanya hotel pulangkan mungkin berapa persen, 10%, 20%, kita tak tahu. Allahualam. Ataupun tak pulangkan sama sekali. Jadi itu semua di luar pada kuasa GSA lah, ya. Tanggungjawab yang ke-11, tanggungjawab jemaah. Seharusnya jemaah sudah mempersiapkan diri untuk dia dalam sihat, yang belajar, semua dia tahu ilmunya. Jadi dia tak boleh salahkan GSA kenapa dia tak diajar itu, tak diajar ini, ya. Para jemaah mesti sudah lengkapkan dirinya. Dan 11.2, jika anda memilih secara sukarela untuk menyimpang, melanjutkan perubahan atau cara, misal kata dia nak pergi ke Jeddah, dia nak pergi ke Taif, dia tak ikut program GSA, dia nak buat sendiri, itu kos-kos semua sendirilah ditanggung, ya. Dan demikian juga jika anda di dalam rawatan perubatan, pastikan anda membawa bekalan. Jadi kalau kita ada sakit diabetes ke, kolesterol ke apa, bawalah kita punya obat-obatnya secukupnya, ya. Dan yang ke-94, oleh kerana lokasi kemudahan yang disediakan berada di tempat di beberapa tempat, anda dinasihatkan agar bertanggungjawab atas keselamatan wang dan harta benda. Jadi ini kita perlu jagalah, ya. Sebab kita ni tak tahu, ya, di dalam masa kita beramai ni kadang-kadang berlaku kecurian, ya, berlaku sesuatu perkara yang tak baik, ya, umpama wang kita hilang atau sebagainya, ya. Itu kita kena jaga. Dan juga kesihatan kita, ya. MUIS ataupun tim MUIS ataupun GSA, dia tak dapatlah nak katakan 100% untuk dia nak pastikan semua tu berjalan dengan baik, kerana itu adalah kuasa hak peribadi kita sendiri, ya, atau penjagaan kita sendiri-sendiri. Dan meskipun GSA telah menganjurkan kursus bimbingan, kami tegaskan bahawa anda bertanggungjawab sepenuh atas pelaksanaan ibadat haji. Jika terdapat sesuatu perkara anda tidak senangi masa-masa dalam peribadat haji dan perkara tersebut adalah dalam kuasa kami, kekuasaan kami, anda harus melaporkan kepada pihak kami, pada pihak GSA lah, ya. Ini akan memudahkan kami untuk membetulkannya. Dan segala aduan tuntutan mestilah dibuat secara bertulis. Kalau kita nak mengadu pada MUIS ke, kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, mesti bertulis lah. Cakap-cakap mulut ni kadang tak jadi, ya. Dia mesti black and white, ya. Dan 12.1, terma dan syarat tertakluk pada Undang-Undang Republik Singapura kita. Dan sekiranya ada sebarang pertikaian, maka kita boleh buat pengaduan itu kepada pihak AMTAS, ya, MJ Sistem Pelancongan Singapura, dan kemudian juga dibawa kepada, kita katakan kepada kita kata, ya, pihak AMTAS supaya campur tangan yang dalam menyelesaikan masalah. Kalau itu pun tak ada selesai juga, kita boleh bawa pada kes, ya. Kes ini untuk iaitu membuat tempat pengaduan, ya, pengaduan perkhidmatan dan seterusnya. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan kegagalan dan penangguhan dari mana-mana pihak untuk menggunakan haknya, kalau dia lambat-lambat dia tak gunakan hak dia itu, maka nanti ada pula penggunaan sebagai hak di terma syarat ini menghalang penggunaan selanjutnya. Maka kalau dia lambat-lambat, mana tak dapatlah dia nak buat pengaduan tersebut, ya. Dan terma syarat ini juga dengan surat perjanjian ini dilaksanakan pihak GSA melibatkan anda membentuk seluruh perjanjian. Jadi ini semua antara kita, pihak GSA, dan juga dengan pihak jemaah, ya. Dan perlindungan, ya, anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya dan tidak melibatkan pihak GSA terhadap apa-apa kerugian, maupun daripada masalah dia tak dapat berangkat ataupun dia kena kehakiman, mungkin masuk court, ya, atau sebagainya. GSA tak dipertanggungjawabkan lah, ya. Hak pihak ketiga, pihak yang tidak ada kaitan dengan terma dan syarat yang termaktub ini tidak mempunyai hak. Kadang-kadang yang masalah jemaah ni, yang sibuknya adik-beradik dia, keluarganya, anak-anak dia. Padahal jemaah itu semua tak ada apa-apa. Ini biasalah berlaku, ya. Jadi kita letakkan syarat sini. Ini bukan kita letak, bahkan disetujui oleh MUIS, ya. Jadi orang yang ketiga tidak ada berhak untuk nak buat apa-apa tuntutan ataupun nak masuk ke campur yang urusan ini. Dan percanggahan antara terjemahan. Kalau terjemahan ini mungkin tak faham, kita kembali pada bahasa dalam yang bahasa Melayu, kita akan pergi pada bahasa Inggeris, ya. Allahu a'lam. Baiklah, jadi HPPC yang telah kita letakkan tadi, terma dan syarat, ada lebih kurang dalam 15 terma dan syarat. Jadi terma dan syarat ini yang para jemaah perlu isikan. Kalau dapat kalau anda setuju, anda kena fotokopi ataupun print out all the HPPC yang 15 syarat tadi. Anda print out dan kemudian anda tuliskan apa yang ada kat sini. Apa nama hotel, Ghufran, saya kata. Dia Hotel Madinah dalam Taibah. Ikut macam mana dalam package lah, ya. Nama apartment itu Safwa
Safwa 1 ya. Kemudian sini anda tandakanlah double ke triple ke kuat ya. Cuma di Shisha tu memang 4 orang sebilik lah. Melainkan kalau nak double, tuliskan sini double. Ya, kalau nak triple, tuliskan sini triple ya. Itu tuliskan saja. Kemudian harga package dengan pesawat, kita dah tunjukkan tadi, anda tulislah berapa yang harga package dengan pesawat. All in lah tu. Dan bayaran tambahan, ini tak ada bayaran tambahan tak ada ya. Dan jumlah total sebagaimana jumlah total package dengan harga pesawat yang telah saya tunjukkan tadi ya. Jadi kemudian lepas tu nak tuliskan nama jemaah, dan kemudian nombor pasport dia atau IC dan tanda tangan dia ya, dan hari bulan. Dan kalau ada lebih daripada 2 jemaah, misalkan 1 jemaah maknanya suami isteri lah. Suami isteri boleh isi 1 borang. Nama jemaah, suami dia, isteri dia ya, dan kemudian tarikh dan bulan, tanda tangan. Kemudian warisnya jika perlu. Maknanya jika perlu tu maknanya kalau lah jemaah ni orang yang tak begitu faham pelajaran dia, baca pun tak faham, ini ada warisnya, anak dia. Ya, anak dia punya nama. Misal katalah anak ke abang ke adik ke, dan nombor telefon, nombor IC dan tanda tangan. Nah, begitu juga waris untuk yang jemaah yang kedua ni. Ini kenapa? Jadi kalau sekiranya ada kata jemaah kata aku tak tahu baca, tapi ada waris kata aku dah bacakan kau lah. Jadi macam itulah kita perlukan kepada waris yang tanda tangan ya. Jadi ini dengan nombor pasport dia ataupun nombor IC dia. Nah, kemudian tarikh lepas tu tanda tangan. Tanda tangan daripada pegawai JSC. Ini tanda tangan sini ialah company saya ya. Dan saya punya job. Itu jangan tuan-tuan tanda tangan sini pula ya. Tuan-tuan cuma tanda tangan dekat yang kat borang ni saja. Ini semua perlu diisikan. Jadi anda kata kalau para jemaah tu tak tahu nak isi. Ustaz, rumah saya tak ada laptop, tak ada nak komputer, nak print out pun tak boleh. Kalau tak ada tak apa, nanti bila sampai ke office saya kita akan bagi tuan-tuan isi. Cuma tu makan masa lah nak isi di sana. Jadi setiap HPPC tu ataupun kontrak 15 syarat tu every page kena sign initial dan itu kena dibuatkannya ya. Jadi itulah dunia keadaannya. Jadi 2 perkara tuan-tuan kena isi registration form yang untuk nak package, yang tuan-tuan pilih package mana, dan kemudian untuk yang muisnya yang syarat dan terma yang telah kita sebutkan tadi. Itu tuan-tuan kena isikan dan tuan-tuan sign kan.